Hidup kita ni dalam dunia ni kan, sementara je. So dalam kesementaraan itu buatlah yang terbaik kan? Sebab hidup sementara. Hiduplah sekali kamu sampai masanya kamu akan mati. Tetap akan mati. Jangan perasan boleh lagi 100 tahun, tak usah lah kan? Tengok muka pun menanggung dia, macam nak mati sangat lah. Sabar. Yang kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Contoh kan, tengok kan, kita suka kerja kat sini sampai masanya kita akan tinggal ke tempat ni. Kita sayang isteri kita, kita sayang suami kita. Ingat orang perempuan, suami bukan hak mutlak kamu. Faham tak? Kan? Orang lelaki pun ingat, isteri bukan hak mutlak kamu, ya. Dan menurut kajian di Malaysia ni, lelaki akan mati dulu, walaupun nampak ramai ni. Makna calon kematian agak tinggi lah sini. Macam tu lah kan? Itu sebabnya orang perempuan ada suami appreciate. Sebab kalau pergi airport dah lama, dah letak tag fragile, rasa dia bila-bila boleh mati. Abang tercekik sudu mati. Tidur terlelap tak bangun-bangun mati kan? Makan waktu orang lain tengah tak makan mati. Contoh kan? Teruskanlah. Dan begitu yang ketiga, perbuatlah suka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Kita akan dibalas setiap apa yang kita buat. Jadi amanah ni mustahab. Itu sebabnya dalam bekerja ada beberapa perkara yang kena ada. Yang pertama, jujur, jangan tipu. Kerja buat cara kerja. Ni bila bos ada kerja, bila bos tak ada dia pun ada punya lah. Mr. Matan tak ada dia tak ada. Main clear. Contoh lah kan. Mana tahu contoh lah kan. Dan jadi kena jaga jujur dengan diri kita. Satu lagi, amanah ni amanah apa? Kita mati nanti, 3 perkara je Tuhan tanya. Kita mati, tiga perkara je Tuhan tanya. Pertama, Tuhan tanya nikmat umur, berapa tahun hidup, macam mana kita gunakan umur kita. Kedua, nikmat muda, masa muda guna untuk apa. Ketiga, nikmat ilmu, dapat ilmu kita amal ke tidak. Yang keempat, nikmat harta, dari mana dapat duit, ke mana kita belanjakan. Nampak tak? Kedua, Tuhan akan tanya tentang amanah yang kita cerita sekarang ni. Ketiga, Tuhan akan tanya tentang silaturahim, hubungan baik satu dengan yang lain. Tapi hari ni cerita amanah. Macam-macam amanah Tuhan bagi kat kita. Termasuklah amanah jaga kawasan ni, termasuklah amanah bekerja, termasuklah part the do and the don'ts, yang benda kita kena buat dan benda yang kita tak boleh buat. Tu sebut tadi, jujur kena jaga. Jangan tipu claim. Sini boleh claim kan? Boleh claim tak? Tak ada boleh claim overtime kan? Jangan tipu overtime. Kemudian kedua, amanah jaga. Jangan guna harta benda yang tak ada kena-mengena dengan kita. Jangan salah guna. Nampak tak? Amanah jaga. Sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah, semua Tuhan akan tanya. Termasuklah jawatan ketua lorong pun Tuhan akan tanya. Ketua blok kena tanya. Supervisor tanya. Line leader kena tanya. QC, QA kena tanya. Plan manager tanya. Termasuklah jawab. Tapi tahu tak siapa yang paling awal sekali masuk neraka? Yang selalu jawab, saya ni jawatan saya biasa-biasa je. Itu paling awal masuk neraka. Sebab dia fikir jawatan biasa-biasa tu macam tak payah buat apa-apa. Itu paling awal sekali masuk neraka. Silap. Dia lah, dia pangkat tinggi, memanglah dia kena buat kerja. Salah, kena buat kerja. Dan begitu juga orang yang memegang jawatan CEO rumah tangga.
CEO rumah tangga kan. Siapa CEO rumah tangga? Suami. Siapa pengarah dalam rumah tangga? Isteri. Suami kepala keluarga, isteri tengkuk. Patah tengkuk, mati suami tu sekali. Faham? Itu sebabnya kita pun fikir, risau kan, apa yang berlaku dalam akhir-akhir ni. Kita terfikir siapa agaknya yang akan bertindak untuk membela nasib mereka yang baru bercerai ni. Kan macam tu lah. Saya tak sebut sesiapa macam tu lah. Kan macam yang tahu je tahu. Kan yang belakang tu macam blur tu, aku rasa bukan orang Malaysia, aku rasa. Kan tapi dia senyum okey lah tu. Kan jadi mana kata tu amanah semua Tuhan katanya. Amanah sebagai anak, amanah sebagai seorang ayah, amanah sebagai seorang pekerja, Tuhan katanya. Sebab apa? Hidup kita dalam dunia ni, ya, tuan-tuan sekalian, bila kita duduk ni kan, tahu tak apa satu nikmat yang paling besar sekali? Itu nikmat paling besar sekali pun. Kita duduk hari ni, apa nikmat paling besar sekali Tuhan bagi kita? Okey, terima kasih. Tadi yang tepat pun. Tak okey lah, yang tu tadi saya dah sebut tadi. Tapi maksudnya nikmat yang Tuhan bagi kita adalah nikmat kerja. Tak ada siapa yang pun tak suka kerja. Semua orang suka kerja. Malahan ada orang yang ambil cuti tu sampai ke rumah, nampak aku cuti. Baik aku kerja je, dia kata. Ada orang macam tu. Aku boleh buat overtime, aku boleh ni. Kalau tahulah rumah macam ni. Kebanyakannya suka bekerja. Malahan ada orang tu, dia suka tak kerja tapi gaji tinggi. Macam mana? Kalau boleh nak macam tu kan. Tapi tak, sebab bila dengan kita duduk ni, kita ada kerja. Dekat luar sana ada orang bawa file folder tau. File folder, minta kerja, tak dapat. Saya dulu masa saya bekerja jadi legal advisor dulu, saya buka jawatan kosong untuk kelayakan minimum dia SPM tau. Yang minta ada degree, ada master. Ya, saya pernah minta dekat satu kilang dekat TTJ, Taman Tunku Jaafar. Saya pernah minta kerja dulu lepas SPM. Dia tak pertimbangkan pun. Orang ajar betul. Lepas tu ada hati bagi aku camah kat sana. Macam tu lah. Kilang tu lah. Kilang yang tu. Yang saya tak boleh nak sebut je nama dia sebab dia tak taja camah kita. Bayangkanlah. Tapi sebab orang nak kerja tapi tak dapat kerja. Tapi kita dah ada kerja, macam mana cara kita bersyukur? Orang, ciri-ciri orang tak bersyukur, komplain. Tak apa-apa lah, kerja je ni. Kau tengoklah, selagi mana Mr. Matan tu ada contoh. Memang kita tak naik pangkat punya weh. Contoh lah, contoh. Tengoklah, pada dia. Macam tu lah, contoh ayat dah, contoh lah. Sedangkan keputusan bukan keputusan individu. Keputusan tu kolektif dalam meeting. Ada jawatan kuasa kenaikan pangkat tu. Bukan main dia mungkin boleh recommend, tapi yang decide management. Itu je. Kena faham tu. Tapi sebenarnya kan, kenapa manusia ni jadi macam tu? Sebab pertama, kita sibuk tengok orang. Dia tengoklah tu jumpa. Lepas dia kita ni apa weh? Sebab tu kau tak naik pangkat. Komplain je, kerja tak nak, komplain lebih. Faham tak? Itu tak betul, ini tak betul. Khusus pergi luar negara, hantar dia. Khusus Sabah Sarawak, hantar dia. Khusus kat Labu, hantar aku. Dia marah kan. Jauh salah, dekat salah. Kan? Iya. Nampak tak? Itu antaranya lah. Jangan komplain. Pertama, orang ni tak syukur, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah daripada dia. Tengoklah, kita tengok dalam TV kan, orang tu, tolonglah, bantulah saya ni makan pagi, makan semalam.
Kes pagi makan pagi balik modal tau. Dia kes pagi makan semalam. Ada yang kes pagi makan tahun lepas pun ada. Dia buat loan tak settle lagi. Betul. Tapi kita boleh ada gaji, kita boleh bayar bil bulan-bulan, kan? Boleh bagi duit belanja kat isteri lagi. Contohlah, duit belanja, jangan jumpa jimat, bagi RM30 tu jimat. Contohlah, kan? Nampak tak? Kemudian yang ketiga, manusia jadi tak bersyukur sebab sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha kita. Tak, kita ada hari ini sebab Tuhan izin. Kalau Tuhan tak izin, kita takkan dapat banyak kilang, industri kita boleh join. Sini kita dapat. Itu sebab ada orang dapat offer tempat lain, dia tak pergi. Ada orang dapat offer tempat lain, bayar lagi mahal, dia tak pergi. Kenapa? Sebab dia teringat jasa baik tempat kerja ni, sebab waktu dia memerlukan sesuatu, dekat sini yang offer dia. Sebab tu jadi sentimental value. Nampak tak? Iya. Dan ada orang tu sebab dia dah memang sayang sangat dengan Pringles tu, jadi dia selalu makan Pringles. Dia nak kerja dekat tempat asal usul dia. Macam tu lah agaknya lah macam tu kan. Tapi kata Imam Al-Ghazali, seorang scholar Islam, dia kata apa? 4 ciri orang syukur. Pertama, sebut Alhamdulillah. Kalau yang bukan Islam tu sebut thank God, dia kata. Kedua, dalam hati memperakui siapa bagi nikmat, Tuhan bagi. Ketiga, perangai ni mesti bagus, elok-elok, kerja elok-elok. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan kamu dibuang kerja. Itu cara kita nak syukur dengan kerja kita. Jangan buat benda menyebabkan kau tak boleh lagi dah nak bekerja. Tipu duit, ponteng kerja, tak kisah ponteng kerja, tak apa. Lepas tu dah kena takkan, tak apalah, tolak gaji pun tak apa, saya okey. Maknanya kau tak kisah pun dipotong gaji, maka lebih baik kau berhenti. Langgar peraturan dan undang-undang, buat perangai kat luar, buat kerja-kerja tak elok dekat luar, termasuklah apa, ambil benda-benda bahan-bahan terlarang. Saya, staff saya ada seorang, staff saya driver dulu, terbabit dengan ni. Dia boleh bawa kereta 3 hari. Relax dia. Lepas tu dia tidur macam orang mati, tak sedar, tak perasan dia. Bila dia cakap tu macam sangkut je, macam tu. Macam tu, pahal budak ni, kata. Rupanya cek, rupanya ada dia ambil dekat dalam fridge saya, tak ada pula. Sebab dia kata ais. Saya ambil ais tu, tak ada lah. Tak ada pula. Tu saya cakap, saya pesan untuk jaga, jangan terbabit. Once kita terbabit, susah kita nak berhenti. Dan benda tu bukan efek kerja saja, dia bukan efek pendapatan kita, efek berkat kerja kita, efek kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita. Jangan. Itu sebab tolong jaga. Ni saya pesan betul-betul ni. Jaga elok-elok. Jaga. Begitu juga amanah ni, kan? Pelihara senikmat supaya tak rosak ni. Kerja tu kena kerja dengan baik. Saya pergi ke Indonesia, saya seronok sangat pergi Indonesia sebab orang kurang kenal saya. Kalau pergi Singapura, pergi Brunei, start TikTok pun aku, kan? Sampai dekat airport dia, Adi Putra, bukan, sekata lain. Bukan saya tak buat cerita, betul. Dia yang cakap, bukan saya mengaku, dia yang cakap. Jadi pergi Indonesia, yang bagus orang tak berapa perasan saya biar betul. Saya pun buka, sebab negara dia besar kan, saya buka emas saya, berhenti dah, mahal kau, dia macam tu lah. Bagus ni, baru rasa tenang. Saya memang kalau nak berehat, saya kena pergi Indonesia. Kemudian yang saya terkejut adalah bila tengok cara dia melayan saya bila sampai dekat hotel tu. Selamat siang Pak. Macam ni, selamat siang Pak. Sila Pak. Selamat siang macam ni. Nak dapat macam ni dekat Malaysia, raja je. Betul tak? Selamat siang Pak. Silakan Pak. Mustambatan pernah tak keluar ada driver bawa? Pernah tak dekat sini?
Pergi meeting ke apa-apa, keluar tak ada driver bawa. Tak pernah ke naik dengan driver, pernah tak? Tak pernah Ha? Grab kau cerita. Tak, cakap macam contoh kalau kita pergi dengan driver dekat Malaysia ni, kalau kita ada driver lah bawa, tak kisahlah, macam saya dulu pernah kerja pegawai tu, kadang siapa driver bawa saya ni, yang tu driver, memang ada department driver akan bawa kita lah. So dekat sana driver je pakai baju batik Indonesia tu lah, batik Jawa tu, bawa kan sampai kat kedai makan tu, kat mana saya nak makan kat sini, dia pun berhenti. Saya sampai pak, okey. Saya ajak dia, kan biasa kita ajak dia, mari makan sama. Tak apa pak, aman pak, saya dalam mobil aja pak. Aman pak, dalam mobil aja. Tahan dia, tunggu dekat steering tu. Macam tu. Saya kata bagus betul. Sampai dekat hotel tu saya tanya, toilet mana ya? Sini pak, saya tunjukkan pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku lagi. Saya kata bagus betul. Saya kata cukup. Saya kata bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Bagus kan? Saya pun ceritalah dengan seorang sahabat yang ada, dia daripada Indonesia. Saya kata baguslah dia macam ni. Tahu tak dia cakap apa? Itu bukan bagus pak, tapi sebenarnya dia terpaksa buat macam tu. Sebab kalau dia tak buat macam tu, ramai lagi boleh buat lagi baik daripada tu. Sebab nak kerja susah. Tu yang saya rasa, siang pak, sila pak, betul-betul nak angkat. Tak apa pak, saya angkat pak. Sebab tu kita driver kita ajak makan, silap-silap kita tak makan, dia makan. Bos tak makan, dia langsung gitu. Macam tu. Nampak tak? Tu beza tau. Beza. Tu saya kata tadi, maknanya appreciate kerja kita.